Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita kesempatan waktu pada malam ini bagi meneruskan pengajian kita untuk membaca kitab Fiqh Manhaji, yang sepatutnya malam ini kita baca Sunan Abu Dawud bersama dengan Ustaz Wanji, tapi Ustaz masih lagi dalam tempoh berehat dan masih lagi dalam tempoh rawatan. Mudah-mudahan Allah memberi kepada dia kesihatan dan kesembuhan yang sempurna untuk dia terus mencurahkan ilmunya dan memberi kebaikan untuk umat. Malam tadi kita dah baca berkenaan dengan muqaddimah kitab ini. Kita masih lagi berada pada muqaddimah, dan semalam kita baca berkenaan dengan irtibatul fiqhi bil aqidatil islamiyah, hubungan hukum fiqh, hukum syariat ini dengan akidah, di mana hukum fiqh ini dia adalah merupakan syariat yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Jadi dalam kita menunaikan perintah Allah, menjalankan suruhan Allah, satu benda yang kita ingat, apa-apa perintah daripada Quran itu adalah tuntutan akidah. Tuan pengarang kitab seolah nak beritahu pada kita bahawasanya fiqh Islami ini bukanlah macam kanun undang-undang biasa yang kita tak ada rasa apa pun pada undang-undang tu. Tapi bila kita sebut fiqh Islam, dia adalah merupakan sebahagian, adalah merupakan syariat Allah. Sudah tentu bila kita melaksanakan dia, kita ada rasa tanggungjawab, ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Tuhan. Sudah tentu ketika kita melakukan hukum syarak itu, kita ada suatu perasaan mas'uliyah, tanggungjawab keimanan. Sebab tu banyak ayat-ayat Quran bila nak suruh perintah buat sesuatu, dia mula dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Dan dalam melaksanakan perintah Allah itu, kita melakukan dalam keadaan ada perasaan muraqabah, rasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah menilai apa yang kita buat. Jadi itulah dia keagungan fiqh Islam berbanding dengan undang-undang yang manusia buat. Baik. Dan pada malam ini tajuk yang kita akan masuk, tajuk seterusnya adalah syumulul fiqhil islami di kulli ma yahtaju ilaihi nas. Syumul, ni biasalah kita ni. Pada dulu kita diajar memperjuangkan Islam yang syumul. Kita biasa dengar perkataan syumul ni. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara syumul, secara total. Tak boleh separuh-separuh. Dulu macam tu lah. Separuh Islam, separuh tak Islam. Kita dalam dua sebut syumul-syumul dulu, kita pun macam tak faham sempurna kan. Betul lah. Bila kita sebut Islam tu syumul, tapi kita bercakap dulu tak ada benda lain, hudud je. Nampak sempit pula. Sedangkan kita sedang bercakap syumul. Kan? Jadi syumuliyah Islam ini penting lah. Sebab lepas daripada kelemah penjajahan umat Islam ni, dia kan ada separuhnya faham agama itu ibadat dia. Ada separuh faham agama itu hanya berkait dengan akidah, ibadat-ibadat ketuhanan yang berkenaan dengan urusan-urusan kehidupan yang lain, itu tak ada kena-mengena dengan Islam. Itu silap lah. Jadi fikrah syumul Islam ni
telah pun ditanamkan oleh ulama kita pada dulu lagi, kan. Bahkan Qardawi ada kitab dia Syumul Islam, syarah pada usul yang pertama Imam Hasan Al-Banna tu. Orang-orang duduk gerakkan Islam ni, kan, tak kira lah orang duduk gerakkan Islam ni banyak latar belakang tarbiyah dia, kan. Ada yang daripada apa, Jim, kan. Jim tu pula dah pecah, ada mazhab dia macam-macam, kan. Ada Isma, ada Ikram, kan. Ada haluan, ada apa tu, ada Abim. Abim haluan ni bukan pecahan dari Jim lah. Banyak tu. Ada PAS, kan. Jadi semua tu balik kepada gerakan Islam lah, kita kata gerakan Islam, kan. Kelompok-kelompok orang Islam ni dia ada banyak lah, kan. Ada kelompok orang sebut orang Sufi, kan. Ada kelompok orang sebut orang tabligh, kan. Ada kelompok orang sebut orang haraki, kan. Tuan-tuan dulu orang haraki, kan. Haraki maksud orang gerakan Islam, kan. Mestilah kembali balik kepahaman kita tu pada gagasan-gagasan pemikiran Hasan Al-Banna. Itulah dia, kan. Jadi antara 20 usul Hasan Al-Banna tu, satu tu Syumulul Islam, kan. 20 usul tu tak ada masalah. Walau ada orang kata 20 usul tu ada masalah, dia kok ada masalah, kan. Usul 20 tu banyak disyarahkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, dan antaranya Qardawi pun ada syarahkan, Syekh Muhammad Al-Ghazali ada syarahkan, ramai orang ada syarahkan 20 usul tu. Baik, jadi bahasan kita bila kita sebut hukum fiqh ni, di antara ciri dia, dia tak bahas semua ni, dia bahas syumul. Syumul ni maksudnya menyeluruh hukum tu, kan. Islam tu bukan sekadar syumul, dia syumul. Kemudian Islam tu dia ada ciri wasatiyah, kesederhanaan. Itu panjang lagi nak cerita, kan. Baik, jadi fiqh Islam ni syumul, merangkumi apa-apa sahaja yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan dia ni, ada aturan-peraturan dia yang telah diletakkan oleh syariat Islam. Baik, la syakka anna hayatal insan muta'addidatul jawanib. Tidak diragukan lagi, kehidupan manusia ni dia ada berbagai-bagai sudut. Ada banyak sudut kehidupan kita ni. Ada sudut ibadat yang kita akan tengok nanti lah, ada sudut muamalat, baik. Wa anna sa'adatal insan taqtadi ri'ayata hadhihi aljawanib kulliha, di mana kebahagiaan manusia itu akan terlaksana apabila ia menjaga semua aspek itu, aspek-aspek kehidupan ini, bitanzim dengan peraturan, wa tashri' dengan syariat. Walamma kana al-fiqhul islami huwa ibaratan 'anil ahkam allati syara'aha Allah li'ibadihi ri'ayatan limasalihihim wa dar'an lil mafasid anhum. Jadi dia kata, bila kita berkata fiqh Islam ni, dia adalah ibarah daripada hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya dengan tujuan apa? Untuk menjaga kemaslahatan mereka dan menolak mafasid, keburukan. Syariat Islam ni dia jalbul masalih, darul mafasid. Ni kita faham, orang sebut sebagai maqasid. Tujuan syariat tu datang nak beri kebaikan. Apa saja syariah yang Allah Ta'ala nak turunkan pada kita, dia mesti ada unsur maslahah, mesti ada unsur rahmah, mesti ada unsur hikmah. Ini syariat. Syariat itu mesti pertama adil, kemudian maslahah, kemudian apa tu, rahmah, hikmah. Empat benda ni mesti ada. Empat benda ni mesti ada. Kalau benda orang buat zalim tapi dia kata tu syariat, bukan. Walaupun zahirnya syariat, tapi bila dia tidak ada ruh adil, tidak ada ruh rahmah, tidak ada ruh hikmah, itu bukan. Baik, jadi syariat ni datang untuk apa? Untuk beri kepada manusia kemaslahatan. Apa saja yang disyariatkan kepada kita, mesti Tuhan sebut ujung dia nak apa. Macam puasa, kan. Tuhan suruh kita puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Tuhan apa ke ujung? La'allakum tattaqun. Tu maslahah tu. Takwa tu maslahah, kan, dunia dan akhirat. Baik. Jadi ja'a hadzal fiqhul Islam mulimman bi kulli hadhihi aljawanib. Jadi fiqh Islam begitulah, dia datang
dengan merangkumi semua sudut-sudut dalam kehidupan kita ni, ada perbahasannya. Ada perbahasannya, kan? Munazzaman bi ahkami jami'i ma yahtajuhu nasu ilai, dan yahtajuhu nasu wa ilaika bayanu zalika. Maka datanglah syariat ini mengatur hukum-hukum semua yang diperlukan oleh manusia. Wa ilaika bayanu zalika, maka ni penjelasan kepada kamu, dia nak beritahu kepada kita. Walau nazarna ila kutubil fiqhi tatadammanu al-ahkam asy-syar'iyyah mustamidda min kitabillah wa sunnati rasulih wa ijma'il ulama'il muslimin wa ijtihadihim lawajadnaha tanqasimu ila sab'i rumuzin wa tushakkilu bimajmu'iha al-qanunil 'am li hayatin nasi afradan aw mujtama'at. Dia kata kalau kita tengok kepada kitab fiqh Islam ni yang mengandungi hukum-hukum syarak yang bersumber Quran, sunnah, ijma' para ulama dan ijtihad. Hukum tu ada sumber Quran, sunnah, kemudian ijma', disebut ijtihad. Ijtihad tu kias lah, boleh kata, kan? Ijtihad tu kias. Kita akan tengok dibahagikan kepada 7 pembahagian yang merangkumi, yang merupakan undang-undang umum yang berkaitan dengan individu dan kemasyarakatan. Baik. Kemudian disebut zumratul ula, ya, pecahan yang pertama lah ni. Dalam fiqh Islam ni, pecahan yang pertama al-ahkam muta'alliqatu bi ibadatillah. Pertama sekali hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat. Ini biasa. Nah, kalau kita buka kitab fiqh, mula sekali mesti bab ibadah. Bab ibadah tu nombor 1 sekali perbahasan dia pasal dia apa? Taharah lah. Bila sebut taharah, nombor 1 cerita apa? Air lah, kan? Rupanya kita jadi kitab fiqh, kan? Pertama sekali perbahasan dia adalah berkenaan dengan ibadah, min wudu'i wa salati wa siyami wa zakati wa haji wa ghairi zalika wa tusamma hadhihi al-ahkam al-ibadat. Jadi yang berkaitan dengan ibadah, wudu, solat, puasa, zakat, haji, dan dinamakan hukum-hukum ini sebagai ibadah. Dinamakan hukum-hukum ini sebagai ibadat. Ibadat ni boleh kita kata 1/4 daripada agama ni, ibadat. Ini pertama. Ibadat ni bukan kita punya nak, kita mesti ingat. Ibadah ni Allah yang nak. Ibadah ni Allah yang nak. Jadi kita kena buat ibadah tu mesti kerana Allah, ayyakuna lillah. Dan mesti buat ibadah itu ayyakuna ala sunnah. Mestilah ibadat itu didirikan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud menurut syariat. Ibadat ni dia ada niat, kedua dia ada kaifiat. Kita mesti ingat. Niat mesti kerana Allah, kaifiat mesti disyariatkan. Ini ibadat. Ini pembahasan pertama dalam kitab fiqh. Dan ibadat ni asal dia adalah al-aslu fil ibadah tauqif. Asal bagi ibadat tertangguh. Ada nas, adalah ibadat. Tak ada nas, tak boleh. Mana-mana orang nak dakwa tu ibadat, dia kena bawa dalil. Ibadat ni kita tak boleh reka, kita mesti ingat, kan? Ini semua orang sepakat, mereka cipta ibadah yang tak ada kena mengena dengan ajaran Nabi, tanpa ada dalil daripada Quran dan Sunnah, itu bid'ah, semua orang tahu. Jadi ibadah ni skop dia agak terbatas, kan? Kita hanya boleh buat sekadar apa yang ada ditunjukkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Itu ibadat. Ibadat ni kita tak boleh kita tak boleh nak berinovasi dalam perkara ibadah kepada Allah Ta'ala, tak boleh. Dalam perkara-perkara adat keduniaan tu lain, kan? Tu kita ada fiqh yang lain. Kerangka fiqh ibadat itu dia agak terbatas. Sebab ada kaedah al-aslu fil ibadah ta'abbud, kan? Asal bagi ibadat itu pengabdian, kan? Kenapa? Banyak betul sebab ibadat itu. Kenapa kita kena buat begini, kenapa kita buat begini, tak nampak dia punya ilah. Kebanyakannya susah nak dikiaskan antara satu dengan lain. Setiap satu ibadat tu dia ada dalil-dalil yang tersendiri. Kenapa puasa orang perempuan wajib qada bila dia haid, kan? Kenapa sembahyang tak perlu? Itu macam mana kita nak kias, kan?
Dan Aisyah pun kata kami diperintahkan untuk buat begitu. Macam tu je dia sebut. Ibadat macam tu. Kenapa sembahyang maghrib 3, sembahyang isyak 4, zuhur 4, subuh 2, itu semua perkara yang ta'abudi tu. Ini perkara ibadat ni macam tu lah dia. Supaya manusia ni satu ujian Allah pada kita, sejauh mana nak menilai ketaatan kita. Kalau semua benda kita tahu, nanti kita beribadah dengan mentaati akal, bukan mentaati Allah. Ada sikit benda yang Allah uji pada kita, tapi secara khusus lah, secara umum kita tahu ibadat tu semua ada maslahat dia. Puasa apa hikmah dia, takwa, sembahyang boleh mencegah daripada perbuatan mungkar. Tapi tafsir satu-satu perbuatan tu kadang-kadang itu kita tak tahu ibadat. Jadi ibadat ni dia tergantung pada dalil lah. Masuk ibadat apa tu, ada kaedah ibadat. Asal ibadat adalah haram. Masuk ibadat ni benda yang satu ruang yang kita tak boleh nak berinovasi dalam perkara ni, kan? Dalam perkara ibadah ni ittiba kita panggil. Ibtida, pembaharuan, inovasi selain daripada tu, kan? Baik. Jadi ibadah ni ini asas ibadah. Baik. Kemudian baik. Yang kedua, ahkam muta'alliqatu bil usrah. Ahkam yang berkaitan dengan bil usrati, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan usrah. Usrah ni orang faham lain pula, kan? Yang berkaitan dengan usrah min zawaj, yang berkaitan dengan perkawinan, wa talaq, wan nasbi, war rada', wan nafaqati, wal irthi wa ghairiha, wa tusamma hadhihi al ahkam akhwalus syakhsiyah. Kalau orang mengaji kat Azhar, kan, dia ada tajuk dia akhwalus syakhsiyah. Akhwalus syakhsiyah ni dua benda lah, nikah kahwin dengan faraid. Biasa macam tu lah. Baik. Yang ketiga, Az-zumratus sadis, al-ahkam muta'alliqatu bi af'alin nas, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, wa muamalati ba'duhum ma'a ba'd min syara' wa rahni wa ijara wa da'wa wa bayinat wa qada'i wa ghairi zalika, wa tusamma hadhihi al-ahkam al-muamalat. Baik, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan fiqh muamalat. Ini pun adalah antara fiqh yang kita tak belajar, kan? Kita ibadat pun tak habis, kan? Ibadat pun tidak habis. Kau tahu kadang-kadang ngaji kitab ibadat je 10 tahun tak habis lagi. Macam mana lah? Sebab kita kadang-kadang bila tu guru baca straight, dia nak baca banyak, kita mengantuk. Betul. Kita boleh baca banyak kitab, sebab bila mengaji fokus dia anak murid faham ibarat kitab tu, tapi orang kita dia dah biasa ceramah tu didendangkan dengan lawak-lawak. Jadi bila orang tu mengajar, Allah straight je. Dia nak ada nyembang ni kan, tengah-tengah ni kan, sikit je lah kau dapat, kan? Itu tapi lah kena juga raikan, sebab dah macam tu. Kau tak mengantuk, jangan nak buat, kan? Elok je kitab kecil Sabinatun Najah, baca berapa tahun, 5 tahun tak habis. Macam mana orang baca sebulan 2 dah habis kitab tu, kan? Tapi tak habis-habis. Kenapa? Selingan terlalu banyak, kan? Ada yang selingan politik, macam-macam lah, kan? Tak habis, goreng lah tu kita panggil, kan? Kalau mengajar kitab ni cepat, kalau goreng kitab lambat, tu kita mesti ingat. Kita dah jadi macam tu, kan? Kita dah tak biasa. Sebab tu orang ada PhD mengajar, bila orang kampung dengar boring, dia kata. Elok dia Ustaz Musa ajar, dia kata. Ustaz Musa banyak goreng. Dia goreng banyak adjektif Ramli semua, kan? Baik, jadi terpaksa nak buat macam tu. Macam mana dah orang kita punya keadaan macam tu, kan? Dia didendangkan dengan penceramah-penceramah. Yalah, ada menyanyi, ada itu, ada ini. Kena orang mengaji, baca kitab begitu je, bosan semua. Lepas kita tak habis, kan? Sama ada tauliah ustaz kena tarik, kan? Ustaz meninggal atau anak murid satu-satu mati, kita tak habis. Baik. Jadi hukum yang berkaitan dengan muamalat, muamalat tak, kita tak belajar. Ada yang kata kita ibadat lagi penting, muamalat ni jarang-jarang. Apa jarang-jarang? Bayar kereta, bayar api, bayar air, beli rumah.
ambil insurans, semua tu berkaitan dengan muamalat. Hari-hari kita bermuamalah. Lepas tu kita habis ibadat ni, kita ambil juzuk yang mungkin keempat kita baca untuk ibadat muamalat dulu. Cepat ambil muamalat dulu. Muamalat dulu kita ambil. Kan yang macam hudud-hudud tu semua nanti dululah. Tuan-tuan belum nak jadi qadi kan. Tu yang muamalat tuan-tuan buat hari-hari tu dulu. Bukan tak boleh belajar, penting kan, tapi nanti dululah. Kita rasa ada aulawiyat dia, kita ambil dulu benda ni kan. Bab nikah-nikah rasanya dah semua tahu kan. Bab haji je yang cakap 2-3 kali pergi haji dah kan. Baik, haji adalah kita akan baca nanti. Baik, jadi muamalat ruas. Muamalat dia bukan macam ibadat kan. Muamalat dia bukan macam ibadat. Muamalat al-aslu fil asya'il ibaha. Ini kaedah muamalat. Asal bagi segala sesuatu itu harus ni muamalat. Ni muamalat. Jangan pakai pada ibadat kan. Jangan pakai pada ibadat benda ni kan. Ibadat mesti ada tauladan daripada Nabi SAW. Tak boleh kita nak cipta kan, sebenarnya hari kemerdekaan penjajah dah tinggalkan kita buat puasa sunat 31 Ogos. Mana boleh? Tak boleh. Kan benda baik, orang puasa lah, kau orang main judi dia kan. Itu tak boleh. Kita tak boleh buat benda tu kan. Nak sambut hari merdeka, sambutlah. Itu kita panggil tradisi kebudayaan kan. Itu tak jadi apa kan. Selagi kita tak buat sembahyang khusus hari merdeka, tak apalah kan. Orang tanya apa hukum sambut hari lahir kan. Ada orang kata bid'ah buat hari jadi ni kan. Sudah kan, tu hari Haji Rahim dia beli kek suruh Ustaz Onji potong kan. Baru lepas baca Sunan Abu Daud dah buat bid'ah je. Tak ada apalah hari lahir ni, dia lagi mana kita sambut dia dalam konteks budaya kan. Konteks budaya tak ada masalah apa pun kan. Jangan ada buat zikir sebenarnya hari lahir dah kan. Tak ada apa pun, sebagai syukur kepada Allah, kita umur masih lagi Allah panjangkan, alhamdulillah sihat kan. Nak sedekah anak cucu makan, tak apalah benda-benda tu semua. Tak dia apalah benda tu. Baik, jadi muamalat dia luas, kerangka dia luas. Muamalat ni luas. Ni kita akan belajar lah. Muamalat ni jangan tanya halal, jangan tanya haram ke tidak, jangan tanya dalil haram ke tidak, tanya dia kan. Kalau ibadat tu kita tanya ada dalil tak ada dalil kan. Muamalat ni dia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ni apa pakai emas, apa hilman pakai kan. Apa dalil pakai? Apa dalil pakai emas ni, pakai tutup muka? Tak payah. Ni antum a'lamu bi umuri dunya. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu, Nabi kata. Benda ni benda-benda berkaitan dengan muamalat ni kita tajribah, pengalaman gitu. Perubatan apa semua kan, berkaitan dengan perubatan. Mana ada nas terperinci tu pun cara-cara nak ubat orang dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis Nabi pun bukan tukang ubat, kita mesti ingat kan. Asal bagi perubatan ni semua kajian yang ada manfaat. Semua kajian yang ada manfaat, selagi mana dia tak haram, kita boleh ambil kan. Yang nama perubatan Islam ni apa? Apa sahaja kajian-kajian yang ada manfaat, Islam terima kan. Walaupun ubat tu ubat sensei, itu kita mesti ingat Islam terima. Bekam ni sebelum Nabi pun ada dah kan. Bekam ni sebelum Nabi pun dah ada, tinggal tak ada apa-apa syirik bekam tu kan. Tak buat je lah kan. Kalau ada orang kata tak ada badan, dalam badan tak ada darah kotor, itu kena bahas lagi lah kan. Itu kena bahas lagi lah benda tu kan. Sebab tu kadang-kadang bahaya juga benda ni kan. Perubatan-perubatan sunnah ni, letak ni perubatan sunnah ni, bila ada orang kata kena kaji bekam ni, kafir lah orang macam ni. Berat macam ni mengaji molek benda ni kan. Ada banyak perbahasan ulama lagi dalam masalah tu. Baik, jadi fiqh muamalat luas. Antara yang duduk dalam perkara muamalat ni, perkara-perkara yang berkaitan dengan politik lah. Itu juga termasuk dalam perkara muamalat. Dia pecah sini di banyak ni, ada sebab kalau asasnya ada 4 je, biasa kita pecahkan kan. Ibadat, muamalat, nikah kahwin, jenayat macam tu kan. Tapi ni dia pecah jadi 7 lah. Dia pecah jadi 7. Baik, kemudian zumratus salisah kan, yang ketiga, al-ahkam muta'alliqatu bil af'alin nas. Al-ahkam muta'alliqatu biwajibatil hakim min iqamatil adli wa daf'il zulmi wa tanfizil ahkam wa wajibatil mahkum min ta'ati fihi fi ghairi ma'siyah wa ghairi zalik, wa tusamma hadhihi al-ahkam ahkamus sultaniyah au siyasah syar'iyyah. Ni politik lah ni.
kan, berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah, menegakkan keadilan, menolak kezaliman, melaksanakan hukum, kan, dan wajib kepada rakyat mentaatinya pada perkara yang bukan maksiat. Dan ini benda disebut sebagai ahkamus sultaniyah, hukum hakam yang berkaitan dengan pemerintah, yang berkaitan dengan siasah. Ini pun kita letak dalam bab apa? Sebenarnya dalam bab muamalah juga. Ini pun letak dalam kerangka muamalah juga kita boleh letak, kan? Jadi rupanya politik ni bahagian kita apa? Kita fiqh. Bukan lagi tak akidah, kan? Bukan lagi tak akidah, kan? Bukan dulu Ustaz Fawaz sebut kat Melaka, kan? Politik bukan dalam perkara, dan bukan dalam kerangka akidah, kan? Macam bom meletup macam tu, kan? Macam bom meletup macam tu, kan? Jadi kita faham macam tu kat kemarin, kan? Jadi kita jelaskan bahawa politik ni dia sebahagian daripada ajaran Islam. Tak boleh nafi, dia sebahagian daripada syariat Islam. Kan kata sekular pula, kan? Dulu istilah sekular ni jangan buat pasal, kan? Sampai sembelihan pun tak makan, kan? Baik, kan? Jalan pintas untuk menjadi kafir. Politik lain, politik suku, agama suku, jalan pintas untuk menjadi kafir. Tidak orang yang pegang macam tu dulu, dah macam mana, kan? Tak makan sembelihan, kan? Tu boleh tanya yang lain, kan? Akad nikah 2 kali pun ada, kan? 2 kali akad nikah, kan? Sekali dengan nakib, sekali dengan imam kampung, kan? 2 kali. Pasal apa? Tak jelas benda ni, kan? Politik ni dia sebahagian daripada ajaran Islam. Dia tak nafi. Dia bukan duduk dalam kerangka akidah. Dia pun tak duduk dalam kerangka ibadat. Kalau duduk dalam kerangka ibadat, dia jadi ketat, kan? Apa hukum pilihan raya? Zaman Nabi tak ada pilihan raya. Bid'ah, kan? Demokrasi. Apa hukum demonstrasi? Zaman Nabi tak ada demonstrasi. Bid'ah. Beratlah ibadat kalau tak dalam fiqh ibadat, kan? Tapi kita kata politik dia sebahagian daripada ajaran Islam, bukan dalam perbahasan akidah, tidak juga dalam kerangka ibadah, tapi dia ada dalam kerangka muamalat. Jadi nampaklah politik ni luas. Politik ni adalah perkara ijtihad. Benar ada orang nak keluar parti tanya saya, syahadah kita macam mana Ustaz? Masya Allah, berat je gitu. Itu saya ingat lagi tu. Tak, syahadah kita tu macam mana, kan? Kita dah mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita mesti juga menyaksikan bahawa jemaah Islam tu apa benda ni, kan? Mana ada benda macam ni? Kat mana kau bahas benda macam ni, kan? Sebab tu saya dulu bila diminta untuk bahas wala wal barra, saya termenung juga. Macam mana ni aku nak kaitkan benda ni lah masalah akidah ni, kan? Benda ni berkait dengan masalah akidah, wala wal barra, kan? Wala ni maksudnya kita berikan, kita sayang dia, kita cinta dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana iman dia, kan? Dan kita marah dia pun kerana Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Itu wala lah. Barra, kita berpaling daripada buatan-buatan maksiat dia. Jadi kita ni orang mukmin semua kita wala. Tapi kita dah diajar wala tu dalam hati dulu. Dululah, ini dululah, kan? Parti mana tu tak tahulah, kan? Tapi diajar macam tu. Sampai saya dengar ada satu, yelah, dikira ulama juga, kan? Bila orang tanya wala ni macam mana, saya tak faham. Senang je, anak ajar hantar, dia kata. Orang cawangan wala kawasan, orang kawasan wala negeri, orang negeri wala pusat, orang pusat wala syura. Aku kata ni macam mana nak bahas dalam kitab ni? Tak ada benda ni sebenarnya, kan? Sebabnya bila sebut wala wal barra, dia adalah perkara akidah. Ketika orang bahas kalimah syahadah, benda tu. Jadi kita ni wala pada semua orang. Mukmin semua kita wala pada dia. Yang kita barra apa dia? Pada perbuatan. Kalau dia buat maksiat, aku barra, aku berpaling. Kalau dia buat syirik, aku barra, aku berpaling daripada syirik. Berpaling daripada orang ni tak ada. Tapi berpaling daripada amalan-amalan yang buruk. Itu. Jadi ini betul penting juga ni, kan? Bila sebut ahkamus sultaniyah itu bukan kitab Mawardi je. Kata kita kembali semula kepada kitab Imam Al-Mawardi, ahkamus sultaniyah. Ini lagi sempit macam tu. Bukan maksud ahkamus sultaniyah atau kitab tu, maksud hukum-hukum berkait dengan pemerintahan. Di antara tanggungjawab pemerintah apa dia? Memungut zakat. Itu tanggungjawab pemerintah, memungut zakat. Jadi zakat asal wajib dia bayar pada dia lah, kan? Tapi dia kata tak, kerajaan tak buat hudud, tidak boleh dibayar zakat. Kita pun dah pening, macam mana nak bayar ni, kan? Lantik pula amil, kan? Sudah, kan?
ada lantik amil. Ini amil pada tahun ini kan. Amil pula pungut-pungut, saya ada bahagian saya, dia kata. Oh sudah, amil ni ulil amri lantik kan. Kita mesti ingat ni ulil amri lantik. Jadi tu banyak kekalatan. Jadi saya sebut Malaysia ni negara Islam dah. Jangan cerita lagi Malaysia negara Islam. Khalas. Habis tak adalah perjuangan Islam. Perjuangan Islam tu maksud dia apa? Tu maksud sempit kan? Perjuangan Islam maksud kita, perjuangan Islam ni adalah perjuangan islah. Perjuangan yang menyeru kepada iman, perjuangan yang menyeru kepada amal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau ada ni selamat. Kalau ada ni selamat. Siapa perintah pun selamat. Kalau ada wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi payah kan? Payah. Dalam kelompok tu kalau dia dah ada kepentingan, dia nak watawasau bil haq pun dah jadi payah. Kan? Bukan senang. Dah dapat jawatan lantikan politik, macam mana nak watawasau bil haq? Kan? Tahun depan tak dapat tampung kontrak, tak payah juga. Kita rasa benda semua dulu kan? Rasa payah. Sebab tu tuan-tuan boleh percaya orang politik nak buat perubahan, tapi jangan beriman, tu je. Berapa banyak yang nak merubah, dia berubah. Tu je kita mesti ingat kan? Percaya boleh, beriman jangan. Itu je mesti ingat. Quran tak sebut pun, Quran sebut kestabilan itu selagi mana apa? Ada iman, ada amal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selagi ada benda tu. Tapi kalau mulut dah penuh kuih tat, payah kan? Kita tak sebut sagun, sebab kuih tat pun lembut kalau makan mulut kan? Kalau mulut dah penuh kuih tat, sagun orang tak kenal kuih kan? Tapi kalau mulut dah penuh kuih tat, payah lah kan? Tak tersembuh abut, tersembuh nenas kan? Payah nak watawasau bil haq ni kan? Watawasau bis sabr senang sikit lah, mungkin dah sakit dah nak bisa tapi nak cakap salah kau buat ni, payah kan? Benda tu payah. Banyak ni kan. Baik. Kemudian al-ahkam azumratul khamis, al-ahkam muta'alliqatu bil iqabil mujrimin wa hifzil amni wan nizam. Hukum yang berkaitan dengan menghukum orang-orang penjenayah, yang berkaitan dengan keamanan, peraturan, mithlu uqubatil qatil, seperti mana menghukum orang yang membunuh, wasariq, orang yang mencuri, wasyaribil khamr, orang yang minum arak, wa ghairi zalika, wa tusamma hazihil uqubat. Ini dinamakan sebagai uqubat kan? Berkaitan dengan jenayah kita sebut. Dia jenayah ni banyak orang buat macam-macam jenis jenayah. Tapi yang ada dalam Quran, hukum yang disebut qisas tu terbatas. Hudud pun tak banyak, sikit aja hudud tu kan. Yang paling banyak sekali apa? Ta'zir lah. Pun banyak ijtihad. Ta'zir, orang tak puasa bulan Ramadan cekuk masuk dalam ben jenazah, itu ijtihad kan. Orang kahwin kat luar negara tak pergi kahwin kat Siam kan. Tak bagi tahu, takut bini ni angin, nikah sana, balik kena saman 2,000. Itu pun kawan-kawan, itu ijtihad. Kesalahan-kesalahan macam itulah. Banyak lagi orang jadi bendahari masjid sakau duit kan? Orang Melaka sebut sakau duit kan? Nak kerat tangan ke? Duit tu dia pegang, dia kira, tapi tak adalah satu untuk kau, untuk aku kan. Kira. Okey. Habis mana duit dah habis, sakau kan. Dia tak curi, tapi dia pecah amanah. Itu masuk dalam hudud dia. Tak kan? Salah boleh dihukum. Nak kerat tangan ke? Tidak juga tu. Sebab tu bila dulu semangat sangat nak buat hudud tu, nak tanya satu budak tu kan, tanya dalam Islam ni mencuri apa hukumnya? Potong tangan ni. Tak betul lah tu. Kalau macam tu yang dia jawab tak betul kan? Tak betul. Dalam Islam mencuri potong tangan hanya kes kecurian tertentu, bukan semua jenis kecuri. Dan mencuri itu pun itulah mencuri bahasa kita, bahasa dalam Quran mencuri itu disebut as-sariq. Itu lain, merompak lain, menyamun lain kan, pecah amanah lain, itu lain. Jadi hudud tu sikit sangat. Menyamun pun lain hukumnya kan. Yang mencuri itu ialah yang mencuri benda yang ada nilai harta tu, benda yang tempat tertutup kan. Menceroboh tu, itulah. Bukan meletak kereta kat luar tu kan, siap dikunci sekali kan. Orang buat lagi, bukan mencuri tu. Bukan mencuri dalam istilah kita fiqh yang boleh potong tangan kan, benda kat luar
Tapi kalau berkunci dalam tembok, kunci Itu kena tengok penafsiran macam mana. Kita tak buat lagi benda tu kan. Kena tengok. Jadi nak buat benda ni bukannya nak sembelih lembu kan. Bukannya nak sembelih lembu. Ada yang dah semangat nak buat, semangat nak buat kan, maruah kami semua kan. Dan bila orang tanya siapa nak potong, doktor dia jawab. Macam mana doktor nak potong kan. Jadi banyaklah lagi. Baguslah nak buat, tapi biar nampak kemas lah kan. Jadi kat sini kan kita tengok luas rupanya kan. Kemudian yang seterusnya adalah al-ahkam. Nombor 5 ni. Nombor 6. Al-ahkam allati tunazzimu alaqat ad-dawliyah dawlatil islam علاقة الدولة الإسلامية بدول الأخرى من حيث الحرب والسلم وغير ذلك تسمى السير. Baik. Ini ada lagi yang berkaitan dengan diplomasi. Luas lagi. Ini politik juga ni semua ni kan. Ia berkaitan peperangan apa semua. Kemudian yang ketujuh, al-ahkam muta'alliqatu bil akhlaq. Yang berkaitan dengan akhlak kan. Yang berkaitan dengan akhlak wal hishmah wal mahasin wal musawi wa ghairi zalika wa tusamma hadhihi al-ahkam al-adab wal akhlaq. Rupanya adab dengan akhlak pun termasuk dalam syariat juga. Luas tak syariat? Luas syariat. Wa hakaza najidu anna al-fiqh al-islami shamilun bi ahkamihi li kulli ma yahtaju ilayhi al-insan wa mulimmun bi jami'i marafiqi hayatil afrad wal mujtama'at. Baik. Dan kita dapati fiqh Islam itu merangkumi segala apa yang diperlukan oleh manusia, yang merangkumi segala yang berkaitan dengan individu dan juga kemasyarakatan. Yang berkaitan dengan individu dan juga kemasyarakatan. Jadi luas tak fiqh Islam? Luas. Termasuk adab pun syariat juga. Termasuk adab pun syariat kan. Banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat. Menjaga alam sekitar syariat tak? Syariat. Menjaga alam sekitar juga adalah syariat. Penting tak menjaga alam sekitar? Penting. Menjaga alam. Hifzul bi'ah ulama bahas kan. Menjaga kesekitaran. Ini juga adalah penting. Sebab pembangunan hari ini banyak tak mengambil perspektif menjaga dari aspek alam sekitar. Tak jaga, akhirnya senang hari ni berlaku banjir kilat dan sebagainya kan. Sebab tempat tak ada air dah tak ada dan sebagainya, hutan-hutan balak-balak semua dah dirondolkan kan. Baik. Orang berak tengah jalan pun Nabi kata jangan buat benda yang orang laknat kan. Jangan kan. Punca kita dilaknat orang berak tengah jalan. Sebab benda tu menyakiti orang dengan bau kan. Hari menyakiti orang dengan kesan-kesan pembalakan kan. Kesan-kesan penambakan. Itu tak berdosa ke benda macam tu kan. Jangan kita jadi ulama ni asyik nak cerita hukum kentut dengan bau-bau putih kan. Banyak benda lain lagi yang kita kena bincangkan berkaitan dengan menjaga bi'ah kan. Sebab tu kalau kita tengok penempatan kita orang Melayu ni, kita punya penempatan satu-satu kampung ada sawah kan. Sawah, ada tempat air. Yang ini dia tahu tempat ni jangan tanam padi, ni tempat ni yang buat rumah kita tanam padi kat sini semua kan. Semua kampung ada sawah. Melaka ni kecil mana pun tempat kampung ni semua ada sawah. Satu tempat penempatan kampung tu mesti ada sawah kan. Penting tu dia tahu ni tempat kita nak tanam padi, kita nak makan kat sini kan. Ini baru gandum je orang sebut. Katanya India tak nak jual lah. Wah, pening bala, macam mana nak makan roti canai kan. Kalau India dengan Thailand cakap beras kami tak nak ekspor, apa jadi? Tuan-tuan nak makan apa kat Malaysia ni? ubi kayu ke? Ubi tak ada, ubi pun tak mahal Marin. Ubi dah mahal. Belum tentu lagi ubi kayu, daun kayu boleh jadi. Itu kita ingat kan. Jadi orang Islam dia mesti fikir fiqh Islam ni luas. Lepas tu kita kata otak orang Thailand tu lah kita dapat makan durian Musang King. Kalau agak otak kita makan durian temaga je daripada dulu kan. Segala kelapa mata, kelapa itu, kelapa mawar, kelapa itu, kelapa ini. Kalau kita tak tahu, yang kita tahu kelapa komeng tu yang kita tahu. Wah, bagaimana ijtihad dia macam tu. Bila kita faham agama tu luas. Bila kita faham agama tu luas kan. Jadi bila kita tak faham agama, kita faham agama sempit.
Kita faham agama sempit. Kalau kita faham sunnah, apa sunnah? Sunnah sugi janggut lagi serban, tu je sunnah. Berat. Saya pernah ada budak dalam bas Arab tanya, Malaysia negara Islam. Tak laksana hukum Islam. Malaysia tak laksana hukum Islam gitu. Saya tanya nanti, si mak kau nikah bagi hukum apa main Malaysia? Kan? Bukan bagi hukum Islam. Mak kita nikah, bapak kita nikah, berjalan tak hukum Islam? Berjalan. Jumaat ada. Kan? Bank Islam ada, semua ada, zakat ada, haji orang boleh pergi, tak ada wuduk je, kan? Banyak benda yang ada tu, kan? Tapi itu tak sempurna, itu lain cerita. Ini yang fa'aslihu, kita islah lah. Islah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Islah ni dengan semangat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, jadi baik. Tapi kalau konon dia nak islah tapi lain pula yang jadi, kan? Itu takkan jadi baik sampai bila-bila. Kalau ada kepentingan, kan, orang kata jatuh ni sebab dia satu parti, dia parti banyak sangat tu senang boleh jatuh. Satu parti pun boleh rebah, kan? Dah banyak kali jadi dah, kan? Itu sebab apa? Sebab apa? Hati, kan? Sebab tu kita kata berbeza tak ada masalah. Berbeza tak masalah. Berbeza tu fitrah, tapi masalah hati, masalah tamak, masalah tu sebagainya. Baik. Jadi kita diajar di sini fiqh Islam ni luas, ibadat, muamalat luas. Jadi perbahasan ada yang 24 jam ibadat je, duk bahas ibadat, beradu kan. Kunut tak kunut, tangan ke atas, tangan kat bawah, tu je kena bincang. Banyak lagi yang kita perlu bincang, kan, berkenaan dengan hukum-hukum Islam ni. Baik. Orang Islam ni dia tidak berinovasi dalam perkara dunia, tak ada. Dia tak berinovasi dalam perkara-perkara dunia, tak ada. Tapi orang Islam ni lebih banyak berinovasi dalam perkara ibadat. Itu masalah, kan? Kita berinovasi dalam perkara dunia, tapi tak dia berinovasi dalam perkara ibadat, kan? Orang Melayu, kan, lagi banyak, kan? Baik. Mura'atul fiqh al-islami yusru wa raf'ul harj. Kemudian fiqh Islam itu fiqh Islam itu dia meraihkan kemudahan. Itu dia. Ini roh fiqh Islam, dan mengangkat kesulitan. Fiqh Islam dia tajuknya kita mura'atul fiqh al-islami yusru. Fiqh Islam itu meraihkan, maksudnya dia memberikan perhatian di setiap hukum dia itu dibina di atas dasar keringanan dan mengangkat kesulitan. Maksudnya kita tak ada sebab kita kata kita tak boleh buat. Islam ni secara umum tak ada sebab yang mengatakan kita tak boleh buat, kan? Di antara ciri Islam itu dia mudah. Innal Islam ra'a bi tashri'il ahkami hajatan nas wa ta'mina sa'adatihim. Islam itu meraihkan dengan syariatnya itu akan keperluan manusia dan menjamin kebahagiaan mereka. Wa lizakanat hadhihi al-ahkam kulluha fi maqduril insan. Semua sekali hukum-hukum Islam ini dia berdasarkan kepada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masa hukum Islam ini kita boleh buat. Allah Ta'ala turunkan dia, memang kita boleh buat. Kita boleh buat hukum ni. Kadang-kadang hukum itu bila kita tak boleh buat diringankan, kan? Ada yang hukum tu bila kita tak boleh buat digugurkan terus. Kita tak payah buat. Semayang dia diringan-ringankan, kan? Ada kita akan tengoklah. Baik. Wa dimnu hudud taqatihi, dan dia menjamin batasan kemampuan. Walaysa fiha hukmun yu'jizul insanu an adaihi wal qiyam bihi. Tak ada pun padanya hukum-hukum yang kita tak boleh buat, kita tak boleh laksanakan. Wa idza ma nala al mukallafu haraj khariju an hudud qudratihi. Kalaulah seorang mukallaf itu tertimpa dengan kesulitan di luar daripada keupayaan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, fa innad dina yuftahu amamahu babat tarakhus wa takhfif, maka akan terbuka di depannya itu pintu keringanan
keringanan di depan mereka. Sebab tu ada kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir. Bila datang kesulitan ada keringanan. Kan? Baik. Ad-dalilu anna al-Islam ad-dalilu ala anna al-Islam dinul yusri. Dalil yang menunjukkan Islam ini agama yang mudah. Walaysa adallu ala anna al-Islam dinul yusri min qawlihi ta'ala. Tidak ada yang paling jelas yang menunjukkan Islam ini agama yang paling mudah melainkan firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kami tidak jadikan ke atas kamu pada agama itu kesulitan. Agama mudah. Kita boleh buat Islam ni. Wa min qawlihi ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala itu berkehendak pada kamu kemudahan. Allah Ta'ala tak mahu bagi kamu tu kesukaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ni tidak mentaklifkan sesuatu ni melainkan berdasarkan kemampuan kita. Dan Nabi sendiri menyebut inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Amsalatu ala yusril Islam, contoh Islam itu agama yang mudah. Wa min amsalati ala yusril Islam ma yali as-salatu qa'idan liman yashuqqu alaihi al-qiyam. Sembahyang itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak mampu. Sembahyang wajib. Sembahyang dalam Islam ni dia tak ada tau. Engkau kena buat, tak boleh. Tak, apa pun kau kena buat, tak boleh. Kena juga, tak ada. Kalau tak boleh, kau boleh duduk. Walaupun asalnya adalah berdiri. Kan? Nabi sebut salli qa'iman, sembahyanglah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak boleh duduk. Fa illam tastati' fa 'alal jam, boleh baring. Kan? Sampai lagi ulama ijtihad lagi, sampai boleh dengan gerakkan dengan mata, sampai gerakkan dengan hati. Kalau dah hati pun tak boleh gerak, dah mati. Habis dah orang hantar sembahyang pula dah. Kan? Sembahyang ni dia tak gugur. Dia tak gugur. Kan? Kita kena buat selagi kita mampu untuk buat. Baik. Kemudian qasrus salati rubaiyah, dan mengqasarkan sembahyang yang 4 rakaat. Ini kalau kita pergi musafir ada qasar kan. Wa jam'u bainas salataini, dan menjamakkan solat lil musafir, bagi orang musafir. Dalam mazhab Syafi'i jamaknya ada 2 kan. Jamak kerana musafir, jamak kerana air hujan. Mazhab Syafi'i. Tempat kita tak buat lah. Sebab hujan kita mungkin ulama kita tengok tak keras. Hujan negara Arab tu dia lain. Hujan dia dalam musim sejuk, belecak kan. Hujan dia bila nak turun salji, angin dia kuat kan. Jadi di Jordan biasa jamak sembahyang kerana air hujan. Baik. Contoh yang kedua, qasrus salati rubaiyah wa jam'u baina salataini lil musafir. Kita boleh mengqasarkan solat yang 4 dalam keadaan dan menjamakkannya ketika musafir. Nanti ni kita akan bahaslah bahawa solat qasar untuk musafir, solat jamak tak mesti musafir. Ini orang kita keliru kadang. Solat qasar untuk musafir, solat jamak tak mesti musafir. Sebab tu jamak ada musafir dan jamak ada kerana hari hujan. Di Jordan biasa tu lah, jamak kerana air hujan biasa. Rezeki orang mazhab Syafi'i lah, boleh jamak air hujan. Orang mazhab Hanafi, kalau imam dia tak buat, tak ada lah. Tapi kalau dia nak lompat pergi mazhab Syafi'i, datang lah. Sebab tu kalau kat Jordan air hujan, macam ramai pula masjid Syafi'i kan. Imam mazhab Syafi'i tu ramai pula. Air biasa, nak jamak ramai pula. Dari hujan lagi ramai kan. Apa? Dia orang akan pilih jamak di masjid. Ada yang tak hujan pun jamak. Saya pernah jumpa satu masjid di Jordan. Orang panggil masjid orang Salafi kan. Sana sebut orang Salafi, sini sebut orang Wahabi. Macam tu lah. Padahal mazhab tu Hambali tu kan. Hambali, dia punya fiqh tu. Dia sejuk dah berangin-angin, berdebu-debu tu. Dah nak hampir-hampir. Dia dah jamak dah maghrib. Tapi imam tu sebutlah dia punya pendapat begini-begini, siapa tak nak boleh balik. Sebut macam tu je. Tak ada orang pun nak bergaduh kan dalam masalah tu kan. Orang faham kat sana. Senang. Kita tak boleh kan. Dia buat jamaah hari hujan ni apa tak pernah dengar pun. Itu masalah. Tapi dalam kitab-kitab Syafi'i mutaakhir ada jamak kerana sakit pula. Walaupun itu bukan pendapat mu'tamad mazhab. Mu'tamad mazhab 2 je ada. Itu adalah pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi bila dia sebut pendapat tu pilihan dia, itu bukan mazhab sebenarnya. Itu dia panggil ikhtiarat, pilihan Imam Nawawi. Tapi bawa jugalah nak beri kemudahan, kau tak macam mana kan. Baik.
Baik. Warawah Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asri idza kana ala zahri yasir. Maksudnya ketika Nabi SAW berada dalam keadaan musafir, Nabi akan jamak sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Nabi akan jamak zuhur dengan asar. Baik, ini mazhab jumhur pakai hadis ni kan. Mazhab Abu Hanifah dia jamak untuk ayam Arafah kan. Dia jamak tak ada di mazhab dia lah, mazhab Abu Hanifah. Sebab dia kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ada waktu-waktu kan. Tapi tak apa, itu hilaf. Idza kana wa yajma'u bainal maghrib wal isya kan, dan juga menjamakkan di antara maghrib dengan isya. Nah, Nabi kalau ke musafir dia jamak sembahyang dia. Kalau Nabi kalau musafir, Nabi khasar sembahyang dia. Ada orang tak nak, saya nak buat tamam dia kan. Saya nak buat, tak nak buat kasar kan. Saya tak nak jamak kan. Apa lebih warak. Syekh Nuruddin kata Nabi dengan kau siapa lagi warak? Nabi lagi warak, Rasulullah buat macam ni ya. Kadang-kadang nak warak-warak ni tengok juga kan. Baik, jangan kita, kalau kita kata kita nak warak, rasanya takkan kita nak memperkecil dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, apa yang Rasulullah buat itulah dia buat. Kan? Bukan senang tau, dia orang nak buat benda yang Nabi tak buat. Siapa kan sahabat yang Zaid bin Sabit ke? Bukan. Satu seorang sahabat yang Sayyidina Abu Bakar suruh dia tulis Quran tu. Siapa nama dia? Saya tak ingat kan. Dia kata kalau kau suruh aku ahli bukit ni pun aku boleh dia tu. Tapi kalau kau suruh buat benda yang Nabi tak buat, berat aku nak buat dia tu. Berat aku nak buat. Tapi benda tu dia takut je lah. Zaman Nabi tak ada kumpul kan Quran kan. Tapi tak salah, dia berat. Itu nak menunjukkan apa? Jaga-jaga dia dalam perkara yang macam tu pun dia takut. Dia kata mengalih bukit ni lagi senang daripada nak buat benda yang Nabi tak buat dia tu. Baik, itu para sahabat di dalam mencintai sunnah Nabi SAW. Apa yang dia tahu Nabi buat, kita nak buat kan. Sebab kalau kita cintakan Nabi SAW, kekasih kita Nabi Muhammad, kita tak akan mencontohkan yang lain melainkan sunnah Nabi SAW. Kemudian masadirul fiqh al-islami, baca sikit je lah ni kan. Qulna innal fiqh al-islami huwa majmu'atul ahkam asy-syar'iyyah allati amara Allah ibadahu biha wa hadhihi al-ahkam turja'u bimajmu'iha ila masadir al-arba' at-taliyah. Dia kata fiqh Islam itu adalah himpunan hukum-hukum syarak yang Allah perintahkan ke atas hamba-Nya, dan hukum ini kembali kepada 4 sumber yang asas lah. Sebenarnya ada lagi yang asas. Pertama Al-Quran, kedua as-sunnah syarifah, sunnah yang mulia, yang ketiga al-ijma', ijma', kesepakatan para ulama. Ijma' ini ni pun banyak orang confuse benda ni kan. Dia ingat ijma' tu pendapat ulama kan. Kita bukan sekadar Quran sunnah, kita kena ikut ulama dia. Ikut ulama tahu maksud dia. Ijma' apa maksud dia? Itu kena tengok juga tu. Baik, al-qiyas, kemudian qiyas. Qiyas ni pun kena ada dalil juga. Nak qiyas mesti ada dalil. Itu kita akan tengoklah nanti. Baik, Al-Quranul Karim. Al-Quran huwa kalamullah. Pertama, Quran adalah kalam Allah. Tapi di kalam Allah yang kalamullah al-mu'jizah, yang mu'jizat. Kalam Allah yang mu'jizat. Quran ni di kalam Allah tapi dia mu'jizat. Ini beza dengan Taurat dengan Injil. Dia kalam Allah tapi dia bukan mu'jizat. Quran mu'jizat. Itu beza. Di sini tak ada. Ni ambil. Quran adalah kalam Allah. Taurat kalam Allah. Injil kalam Allah tapi dia bukan mukjizat. Mukjizat adalah Quran. Kemudian dia bukan, dia kalam Allah yang mukjizat. Kemudian di antara ciri Quran lagi apa? Al-Mahfuz, yang terpelihara. Kitab lain dia kalam Allah tapi dia telah diselewengkan. Tapi Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Quran kitabul mahfuz, kitab yang terpelihara. Anzalahu ala sayyidina Muhammadin liyukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Apa tujuan Quran ini diturunkan? Untuk mengeluarkan manusia minaz zulumat, daripada kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Wa huwal maktub fil mushaf, dia yang termaktub di dalam mushaf. Wal Quran wal masdar wal marji'u li ahkamil fiqh al islami. Quran itu adalah sumber rujukan bagi hukum fiqh. Fa idza aradat mas'alatu raja'na qabla, kalau sekiranya dikata datang kepada kita satu masalah, raja'na qabla kulli syai' ila kitabillahi azza wa jalla linabhath an hukmiha fihi.
fa in wajadna fihi al-hukma akhadna bihi wa lam narji' ila ghairihi. Maksudnya kalau kita didatangkan satu masalah, nombor satu sekali kerja mujtahid lah, cari hukum dalam Quran. Kalau ada kita ambil, kan? Kalau tak ada kita turun kepada as-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa iza su'ilna an al-hukm al-khamri wal qimar wa ta'zim al-ahjar wal istisqam bil azlam. Kalau orang tanya apakah hukum arak, apakah hukum judi, apakah hukum mengagungkan batu-batu berhala ni, apakah hukum menelik dengan panah, kan? Raja'na ila kitabillah, kita kembali kepada kitab Allah azza wa jalla. Baik, la najida, kita nescaya kita akan dapat qaulullahi ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlam, sesungguhnya arak, judi, berhala, wal azlam. Ni azlam ni petenung nasib guna anak panah, letak wayang, cabut kan. Rijsun, najis, benda ni semua najis min amal syaitan, kerja syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaklah kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Wa iza su'ilna 'anil bai'i war riba wajadna hukma zalika fi kitabillah azza wa jalla. Kalau orang tanya pada kita tentang, sekiranya kita ditanya berkenaan dengan jual beli riba, kita akan dapat hukumnya dalam kitab Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maksudnya kita nak sebut hukum ni semua kembali nombor satu sekali Quran. Nombor satu sekali kembalinya hukum itu adalah kepada Quran. Wa iza su'ilna 'anil hijab wajadna hukmahu fi qawlihi ta'ala. Kalau kita orang tanya pasal tudung hijab, kita akan dapati hukum dia dalam ucapan Allah. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menzahirkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir daripadanya. Tangan bolehlah nampak, ni yang sepakat lah, tangan, kan? Celak mata, kan? Mata, kalau mata pun dah tutup, macam mana nak jalan, kan? Cuma muka, adakah dia aurat ataupun tidak, itu khilaf di kalangan ulama. Adakah muka perempuan aurat? Memang ada khilaf di kalangan ulama. Benda ni ada perbahasan, kan? Ada perbahasan. Sebab tu ada yang berbahasan hukum niqab, tutup muka tu, kan? Apa hukum dia? Kata Syekh Sya'rawi an-niqab, dia kata al-niqab ghairul marfud, ghairul mafrud wala ghairul mafrud wala marfud. Dia niqab ini bagi Sya'rawi dah tidak difardukan dan tak pula ditolak. Nak pakailah, tapi ada yang cakap wajib. Kan? Orang Saudi, kan, kebanyakan ulama dia bila sebut muka aurat, kan? Dalam mazhab Syafi'i pun banyak kan ulama-ulama kita sebut tutup muka wajib, kan? Sini banyak tu bukan Syafi'i semualah, kan? Makcik Mia tu orang yang dia pakai tu. Baik, abang Imam pakai niqab kat mana ni, kan? Tapi tak pakai niqab ni, dia panggil talastum, orang lelaki, kan, tutup hidung ni, kan. Apa hukum ni? Makruh lah kalau semayang tutup. Kalau tak covid lah, kan. Dia dulu orang Arab dia tutup. Dia orang Arab kan ada kain kat sini. Kain tu bukan nak tunjuk-tunjuk hebat, tak ada apa pun, memang adat dia lah, sejuk-sejuk dulu, kan, ataupun dia naik unta dulu, dia tutup hidung dia, kan. Tak nak musim sejuk memang orang Arab pakai kain dekat ni. Kita pandang-pandang kadang ni letak kat leher apa jadah, kan. Boleh lah kalau dalam aircon, kan, macam ni, aircon dia sejuk, aircon bayan ni sejuk, kan. Bukan buat pasal aircon bayan ni, kan. Tak tahu Haji Bakran dia tak rasa sejuk, kan. Apa Cik Mia bagi dia makan, tahan tak badan dia. Baik, baik. Baik, begitu juga, kan. Bila orang tanya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan tutuplah dengan khumur, dengan tudung tu khumur tu, belahan maksudnya belahan dada ni, maksudnya tudung tu kepala sampai sini, kan. Belahan baju ada belahan depan ni.
Baik. Dan banyak lagi ayat Quran, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, kan, zalika adna ay yu'rafna. Baik. Dan Allah Ta'ala sebut, dan katakanlah Nabi kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, kan, supaya mereka itu melaburkan pakaian mereka, supaya ayyurafna, supaya mereka itu dikenali sebagai perempuan yang baik, kan, fala yu'zaina, kan, supaya mereka itu tidak disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Taala itu adalah mengampun, baik, pengasih. Baik, hakadha yakunul Quranul Karim masdar awal li ahkamil fiqh al-islami. Dia demikian, Quran adalah sumber hukum utama, dia kata. Lakinnal Quranul Karim, tetapi Quran yang mulia ini, lam yaqsid bi ayatihi kulli juz'iyatil masail wa tabyini ahkamiha wa nassi 'alaiha. Walau fa'ala zalika lakana yajibu an yakuna ad'afu ma huwa 'alaihi al-an. Dia kata tapi hukum-hukum Quran ni dia tak menyeluruh. Hukum Quran dia umum, banyak dia umum je hukum Quran. Dia tak ada perincian. Sembahyang tak ada perincian, puasa tak ada perincian, haji tak ada perincian. Perincian kat mana? Dalam sunnah. Kalau semua Quran nak perinci, kan, nescaya Quran kita ni lagi tebal daripada yang ada hari ni. Kalau semua benda nak perinci, kan. Jadi kaedah Quran adalah kaedah umum. Kaedah umum, kaedah Quran ni, kan? Jadi perincian daripada mana kita nak ambil? Perincian daripada sunnah Nabi SAW. Dan minggu depan kita akan tengok as-sunnatus syarifah. Apa dia sunnah, kan? As-sunnah hiya kullu ma nuqila 'anil Nabi SAW min qawli aw fi'li aw taqrir. Sunnah itu apa yang dinukilkan daripada Nabi, dari sudut ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan kita akan bahas tentang sunnah.